Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Encik Mawi sebagai ahli moderator ingin berterima kasih kepada setiap ahli panel iaitu wakil pecadang iaitu Encik Ain dan Encik Anja dan wakil pembangkang iaitu Encik Lily dan Encik Cerul. Dan tidak lupa juga seorang peserta iaitu Encik Azimi. Terutama sekali saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kerana dapat turut hadir dalam sesi forum yang membincangkan mengenai isu berkaitan ritual keagamaan di sekolah. Bagi memulakan sesi forum kita yang bertajuk ritual keagamaan di sekolah, saya ingin mengulaskan sedikit penerangan berkaitan dengan tajuk kita. Merujuk artikel daripada FMT News pada 21 Januari 2021, hasil laporan Hazliza Muhammad Saleh. Laporan ini ingin mengutarakan mengenai persoalan adakah benar ritual agama berlebihan boleh menjejaskan prestasi murid. Sebagai konteks umum forum kita pada hari ini, keagamaan yang dimasukkan dalam artikel tersebut adalah melibatkan seorang bagi menunaikan tuntutan dan seruan agama seperti mewajibkan melaksanakan solat fardu secara berjemaah serta amalan sunat seperti solat tahajud, solat hajat dan mendengar tazkirah yang melibatkan pelajar perlu bangun awal seawal 3 pagi. Hal tersebut telah mengundang berbagai reaksi dan pendapat yang positif maupun negatif dalam kalangan masyarakat. Jadi tanpa kita membuang masa, saya ingin menjemput peserta kita Encik Azimi bagi mengutarakan soalan kaitan dengan tajuk dipersilakan. Terima kasih kepada pengalih forum. Soalan ini berkaitan dengan tajuk ritual keagamaan. Saya ingin mempersoalkan, adakah benar ritual keagamaan yang berlebihan mampu menggugat prestasi akademik pelajar di sekolah? Hal ini kerana ritual sebegini telah lama dilaksanakan sejak dulu lagi. Oleh itu, dipersilakan ahli-ahli panel untuk mengusulkan pendapat masing-masing. Baik, okey. Terima kasih kepada Encik Hazimi sebagai ahli peserta forum kita pada hari ini. Saya Farah Ain sebagai ahli pecadang tidak setuju dengan pernyataan persoalan sebentar tadi. Okey, bagi pendapat saya, ritual keagamaan yang berlebihan tidak akan sekalipun menjejaskan pelajaran kepada semua pelajar kerana perkara ini telah dilaksanakan sejak dahulu lagi. Ritual keagamaan benar sekali tidak akan memberikan impak yang buruk kepada mereka sebagai pelajar di sekolah. Malahan ritual keagamaan sebeginilah yang akan memudahkan segala urusan pelajar kelak. Okey, hal ini kerana jika kita mendekatkan diri dengan amalan-amalan ketuhanan, diri kita akan lebih tenang dan mudah untuk memperolehi ilmu yang dipelajari. Okey, sebagai sebuah negara yang mempunyai kebebasan beragama, di mana setiap agama mengajar manusia untuk menjadi lebih baik, maka pendekatan agama adalah cara yang terbaik. Contohnya, mereka pelajar sekolah sekadar perlu mengikut solat sunat tambahan seperti solat hajat dan sebagainya. Itu adalah amalan yang seharusnya ibu bapa sokong kerana ianya adalah aktiviti yang boleh memantapkan kerohanian pelajar-pelajar di sekolah. Amalan ini juga amat baik kerana ia juga dapat membersihkan hati pelajar apabila ingin menghadapi peperiksaan yang penting. Sekian. Maaf, saya ingin mencelah. Saya selaku ahli pembangkang, bagi saya pertanyaan daripada peserta iaitu Encik Hazimi adalah benar kerana bagi saya ritual keagamaan secara berlebihan boleh menjejaskan prestasi pelajar seperti solat berjemaah dan bacaan Yasin. Seperti kita tahu, kebiasaannya ritual keagamaan seperti bacaan Yasin dan solat berjemaah tu selalunya mengambil masa yang lama hingga kadang-kadang sesetengah pelajar akan merasa letih dan tidak ada tenaga untuk meneruskan pembelajaran mereka dan membuatkan mereka hilang fokus untuk belajar.
Seperti kita tahu juga, pada waktu siang, para pelajar kebiasaannya akan belajar secara akademik, dan pada waktu malamnya mereka akan melakukan ritual keagamaan dari waktu malam sehingga kelewat malam, menyebabkan pelajar ni merasa lesu, letih dan hilang fokus untuk belajar pada keesokan harinya. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, nampaknya pada pendapat saya, kedua-dua memiliki ketepatan yang tersendiri. Kita dapat lihat bahawa ritual keagamaan memberi impak positif, tidak kurang juga impak negatif. Mungkin ahli-ahli panel pencadang yang lain dapat mengukuhkan bahawa ritual keagamaan ini amat perlu kepada pelajar. Oleh itu, dipersilakan. Pengendali forum dan juga para pembangkang. Hadirin sekalian, saya sangat tidak bersetuju dengan kenyataan Tuan Pembangkang. Pernahkah kita mendengar sekolah-sekolah yang mengamalkan ritual keagamaan sebegini berada di ranking yang rendah? Ambil contoh sekolah MRSM, sekolah Tun Fatimah, sekolah Sri Putri. Menjadi rutin harian mereka mengamalkan solat tahajud, solat hajat, bacaan maksurat dan bacaan Yasin. Adakah prestasi mereka menunjukkan prestasi yang buruk dan tidak memuaskan? Tidak. Bahkan mereka berjaya menapak di ranking yang tertinggi di antara sekolah. Oleh itu, ibu bapa memainkan peranan penting dalam menyokong amalan keagamaan ini kerana aktiviti tersebut boleh memantapkan kerohanian para pelajar. Ingin saya tegaskan, pelajar perlu mengikuti solat sunat seperti solat tahajud, solat hajat, bacaan Yasin dan bacaan maksurat pada setiap hari kerana ianya membentuk pribadi yang mulia dalam diri setiap pelajar. Ibarat kata orang tua-tua, benih yang baik apabila dicampak ke laut akan menjadi pulau. Melalui pemerhatian saya, ramai masyarakat umum mempunyai pemikiran berbeza dalam perspektif Islam. Prinsip fahaman liberal adalah kebebasan dan keterbukaan. Golongan sebegini sentiasa memandang serong mengenai amalan yang disunatkan dalam Islam. Bagi mereka, amalan sunat sebegini adalah tidak wajib dilakukan di sekolah kerana ianya mengokong kebebasan pelajar. Sayang, 1000 kali sayang. Sebenarnya, apa yang difikirkan oleh golongan liberal ini amatlah tidak benar. Kerana amalan sunat adalah penyempurnaan kepada amalan fardu. Malah apabila hubungan dengan Allah SWT terjaga, pasti hidup para pelajar akan dipermudahkan. Oleh itu, saya amat menegaskan bahawa ritual keagamaan sebegini perlu diteruskan walaupun tidak dipersetujui oleh sesetengah pihak. Maaf, saya ingin menyuarakan pendapat sebagai pembangkang. Saya tidak bermaksud untuk memburukkan kelebihan dalam melakukan solat-solat sunat. Tetapi setiap pelajar tidak sama dari segi fizikal dan mental mereka. Kesan daripada ritual ini ialah kesihatan sesetengah pelajar merosot. Sebagai contoh, pelajar tidak cukup rehat kerana mengikuti sesi ritual keagamaan sehingga lewat malam dan awal pagi, iaitu seawal jam 3 pagi. Hal ini menyebabkan pelajar kurang masa untuk berehat secukupnya. Kesan selanjutnya, pelajar tidak dapat hadir ke kelas tambahan misalnya kerana dipaksa mengikuti sesi ritual keagamaan ini. Dan kesan seterusnya pula, pelajar akan lebih mementingkan amalan keagamaan daripada pembelajaran akademik. Ilmu akademik penting bagi kelangsungan hidup seorang manusia di dunia ini. Baiklah, daripada kesemua hujah dan pendapat yang diutarakan oleh para panel pencadang dan pembangkang, saya boleh menyimpulkan bahawa pihak sekolah khasnya memainkan peranan penting dalam menyusun atur waktu harian pelajar supaya dapat seimbang dari segi ilmu akademik, ilmu keagamaan dan waktu rehat seharian pelajar. Manakala masyarakat umumnya perlu memiliki mentaliti yang wajar dalam kelebihan dan jangan terlalu mudah mempertikaikan sesuatu ritual tersebut. Maka dengan ini
Saya serahkan semula kepada pengendali forum Encik Padma Wiham. Sekian, terima kasih. Setelah kesimpulan daripada ahli peserta Encik Azimi, maka tamatlah sesi forum kita mengenai isu ritual keagamaan di sekolah. Sebelum menutup forum ini, saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada semua ahli yang terlibat kerana memberikan kerjasama yang amat baik. Dan lepas Assalamualaikum, maka tamatlah forum kita. Sekian.